Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Dr. Zubaidi Haji Ahmad, Facebook saya dan juga blog saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini kita berudara lagi ataupun berjumpa lagi untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman saya selama lebih kurang 25 tahun menjadi doktor pengamal perubatan am berkaitan dengan masalah-masalah penyakit yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Hari ini kita nak bincangkan satu masalah yang biasa berlaku apabila kita menghadapi bulan Ramadan, iaitu selalunya orang agak risau tentang masalah gastrik ni. Sebab bila tak makan takut gastrik, jadi ramai yang berdebar menantikan kedatangan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Saya faham ramai yang mengalami masalah ini tidak dapat untuk berpuasa kerana masalah pengalaman. Jadi kita akan kongsikan cara punca dia agar kita dapat sekurang-kurangnya menjalani ibadah ini dengan baik. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sama berada di sini. Nampaknya sudah ramai, lebih kurang berapa orang sekarang ni sebelum kita mulakan. Mengalami masalah ini kita ada Ran Ibrahim. Waalaikumsalam. Puan Raja Nuraini. Waalaikumsalam. Puan Narisa, Puan Amira, Puan Farah. Jadi kita lihat apa yang dikatakan sebagai gastrik. Jadi gastrik ni ialah bahasa yang digunakan oleh orang awam lah sebab mungkin mereka tak menyedari gastrik itu sebenarnya bermaksud perut. Jadi perkataan yang betulnya adalah kita panggil gastritis. Gastritis bermakna keradangan pada lapisan permukaan dalam perut. Jadi keradangan ini disebabkan oleh kerosakan sel-sel mucous neck cell. Nanti saya akan terangkan yang bertanggungjawab membentuk atau mengeluarkan lenderan mucus yang menjadi pelindung dinding perut ataupun yang kita sebut sebagai mucin. Dengan ketiadaan lapisan ini, asid yang dikeluarkan semasa kita makan iaitu sebab penghadaman, dia akan merosakkan perut dan menyebabkan keradangan. Jadi kena faham Jadi perut kita ni sebenarnya sebenarnya ada dua lapisan mucin, satu yang loose, satu lagi yang agak tebal, yang agak melekat pada permukaan dia. Jadi saya nak ringkaskan, yang itu yang kita sebut sebagai mucin. Jadi mucin ni dikeluarkan apabila kita makan, asid akan keluar. Bila asid akan keluar, sel-sel apa yang kita sebut sebagai mucous neck cell ni, dia akan mengeluarkan mucin, lendiran tu, ataupun kita panggil apa nama, macam bentuk gel, supaya asid tidak kita panggil auto digest ataupun melukakan permukaan dalam. Dan juga kita juga ada apa enzim kita sebut sebagai peptin yang mencernakan protein. Jadi kita punya perut ni pun protein. Jadi bila dia dikeluarkan, kalau kita tidak lindungi, dibimbangi dia akan mencederakan lapisan tu. Bila dah dicedera, keluar pula tu dengan asid lagi, menyebabkan duka, menyebabkan keradangan dan berbahaya. Itu sebenarnya itu punca dia sebenarnya. Apa yang kita sebut sebagai gastritis, punca-punca dia secara amnya begitu. Jadi bagaimanakah boleh mengalami masalah ni? Maksudnya kenapa sel-sel ni, sel mucous neck cell ni tidak mengeluarkan mucin sehingga menyebabkan gastrik ni atau gastritis ni? Antaranya adalah disebabkan pertama sekali ada jangkitan kuman Helicobacter pylori. Yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan ubat sintetik penahan sakit. Selalu sangat ubat penahan sakit. Saya ada satu kes dulu masa saya bekerja, lebih kurang 20 tahun lepas lah. Ketika itu saya melihat seorang warga tua berusia lebih kurang dalam 65 tahun gitu. Dia dihantar daripada Hospital Segamat ke Hospital Johor Bahru. Bila sampai saja, rupanya dekat Segamat dah ada 2 kali pendarahan di hospital. Sampai saja tak dapat buat apa, di depan saya dia muntah darah dan akhirnya kolaps
terus meninggal dunia. Jadi apabila saya tanya kenapa, apa punca dia, dia kata, saya tanya pada anak dia, anak perempuan dia kata memang mak dia ni mengalami masalah lutut. Jadi kalau tak makan ubat tahan sakit, memang lutut dia tak boleh bergerak. Dan dia tunjuk kepada saya, rupanya dia ambil painkiller yang bahaya tu pada orang tua lah tu utamanya. Sebab masalah ni lah dia dah tak mengeluarkan lagi musin, dan juga dia ambil steroid. Jadi gabungan dua-dua ni, sebab tu saya cakap gabungan ni, gabungan maut ni sangat berbahaya kalau diambil oleh orang tua. Dia dah tak boleh mengeluarkan lapisan musin. Bagi lagi ubat ni menyebabkan kerosakan pada sel-sel mucous neck cell ni, dan akhirnya makin bertambah teruk. Sebab tu antaranya itulah penggunaan ubat sintetik penahan sakit. Sebab tu jangan selalu beli. Kena buat pemeriksaan doktor dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, minum minuman keras. Minum minuman keras atau arak ni pun sama alkohol tinggi. Kalau selalu minum, dia boleh juga merosakkan sel-sel ini, menyebabkan lapisan musin tak ada. Merokok, nikotin di dalamnya. Minum yang lain ni, itu yang paling utama sekali kalau tanya saya adalah 4 ni. Pertama sekali jangkitan kuman H. pylori, yang kedua adalah penggunaan ubat-ubat penahan sakit, yang ketiga minum arak, yang keempat adalah merokok. Selain daripada itu mungkin kopi. Kopi tu dia masam, dia ada berasid. Jadi dia boleh, kalau terlalu asid tak bagus untuk kita punya perut kita. Dan yang seterusnya adalah stres. Sebagai contoh ada pembedahan. Pembedahan ni stres yang bukan je mental stress tetapi physical stress. Mengalami trauma terbakar, dia mengalami terbakar mungkin lebih 50% daripada kulit dia. Mungkin ada jangkitan kuman septisemia, terpaksa terlantar, terbaring. Dan ini menyebabkan lebih banyak asid dikeluarkan, akhirnya boleh juga menyebabkan gastritis. Jadi gastritis tu sebenarnya adalah keradangan. Jadi kita tengok kawan-kawan kita yang berada bersama saya pada malam ni. Pertama sekali Puan Ros Alik, waalaikumsalam. Zati Zabidi nak tanya pasal lain boleh tak juga, bukan isu gastrik. InsyaAllah kalau ringkas saya akan jawab. Nur Rashikin Abdul Razak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kuala Terengganu. Saya selalu mengalami masalah gastrik ketika berpuasa. Saya nak tanya pendapat doktor, ubat air atau ubat pil lagi elok penyusup penyakit ini? Okey. Jadi kita pergi tadi. Sebelum pertama saya dah beritahu punca-punca menyebabkan gastrik ni. Pertama sekali ada kuman H. pylori. Yang kedua penggunaan ubat penahan sakit. Yang ketiga minuman keras. Yang keempat merokok. Selain daripada itu, mungkin juga kalau kita minum kopi yang berlebihan. Sebab dia ada asid dalam kopi itu. Begitu juga kalau kita mengalami stres, sama ada mental stres, selepas melakukan pembedahan yang besar, kemudian kita ada kecederaan terbakar pada kulit kita, dan juga mungkin kita ada jangkitan kuman septisemia yang terlalu teruk. Jadi maksud dia antara itulah. Selain daripada itu, mereka yang berusia, orang tua yang berumur 60 tahun ke atas, ni sebab apa ni, faktor usia lah. Struktur sel-sel dalam perut ni dah tak normal. Orang tua kan, jadi mungkin dia tak dapat mengeluarkan lagi lapisan musin ni. Sebab tu orang tua ni dia sangat kena berhati-hati, sebab kalau dia makan ubat tahan sakit ke, isap rokok ke, minum kopi yang terlalu banyak, boleh menyebabkan gastrik. Selain daripada itu, ada satu lagi keadaan ataupun lagi satu pesakit yang mudah mengalami gastrik, yang ini kita sebut sebagai autoimmune gastritis, iaitu dialami oleh mereka yang mengalami masalah autoimmune disease. Jadi antibody dalam badan dia akan menyerang sel mucous neck cell ni sehingga rosak dan tak dapat mengeluarkan musin. Jadi autoimmune gastrik ni juga selalunya ada pada seorang tu dia juga mengalami masalah-masalah lain. Sebagai contoh, dia mungkin mengalami masalah Hashimoto disease, masalah thyroid. Mungkin dia ada diabetes, mungkin dia ada SLE dan sebagainya. Dan autoimmune gastritis juga dikaitkan dengan kekurangan B12. Jadi kadang-kadang sebab tu mereka pun mengalami kadang-kadang masalah saraf, masalah sel darah merah atau HB yang rendah. Jadi saya sebut banyak tentang musin ni. Sebenarnya ni apa musin? Musin ni sebenarnya adalah sejenis protein
yang dikeluarkan oleh sel. Dari sel, kalau dalam kes perut ni tadi, dikeluarkan oleh sel yang kita panggil mucous neck cell. Jadi kita minta lah Nakib tunjukkan gambar sikit. Tunjukkan gambar sikit supaya saya boleh terangkan. Boleh Nakib tunjukkan gambar anatomi struktur perut tu. Kalau kita tengok, kalau kita pernah makan mungkin pedal ayam kita tengok dia punya permukaan perut tu dia berlekuk-lekuk. Begitu juga dengan permukaan perut kita. Dia berlekuk-lekuk tu, berkeluk-keluk ataupun apa yang kita panggil tu. Sebenarnya kalau kita tengok gambar tu, sebelah kanan tu, sebelah kanan sebelah kiri saya dah beritahu tadi, betul dia berkeluk-keluk, sebelah satu lagi tu. Struktur sel. Struktur sel tu kita tengok tu berkeluk-keluk. Kalau sebelah atas tu yang kita panggil mucous cell, chief cell, parietal cell, and the gastric gland. Jadi dalam struktur perut ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis sel yang masing-masing mengeluarkan. Jadi mucous cell ni secara mudah ni dikeluarkan oleh mucous neck cell tadi ataupun mucous cell tadi, dia mengeluar banyak. Jadi bila dia rosak, dia boleh menyebabkan masalah tidak menghasilkan mucin yang cukup. Ini akan menyebabkan mudah mendapat gastritis. Seterusnya, gambar seterusnya. Okay, gambar ni seterusnya ni secara lebih detail lagi. Di mana kalau kita lihat mucous neck cell, dia akan mengeluarkan mucus yang akan melindungi. Seterusnya Nakib, yang akan melindungi permukaan lapisan sel-sel ni dia juga mengeluarkan bicap. Jadi kalau keluar asid selain pada ada mucus, dia mengeluarkan bicap atau alkali yang akan meneutralkan. Gambar satu lagi Nakib. Dia akan meneutralkan asid di dalam perut. Jadi sebab tu dia tak meneutralkan banyak tetapi meneutralkan sedikit. Meneutralkan sikit asid yang ada. Sebab kalau banyak nanti perut kita tak boleh nak berfungsi pula untuk menghadamkan makanan. Jadi parietal cell kalau kita tengok dia mengeluarkan gastric acid dan juga intrinsic factor. Ini untuk absorption kalsium, absorption iron dan juga absorption B12 tadi itulah untuk pembinaan sel darah merah. Kemudian kita ada histamine, sel enteromorphin like cell yang mengeluarkan histamine. Lepas tu kita ada chief cell yang mengeluarkan enzim pepsin, gastric lipase. Kemudian kita ada D cell, somatostatin yang menghalang pengeluaran asid, dan juga G cell gastrin yang mengeluarkan hormon tu lah, hormon gastrin untuk stimulate asid. Jadi dalam tubuh kita ni Allah dah jadikan dia ada seimbang. Kalau dia terlalu banyak, dia akan dikurangkan. Kalau terlalu sikit, dia akan ditambah. Sebab tu dia terlalu orang cakap tu kompleks. Sebab contoh, kita makan, bila banyak sangat asid dikeluarkan, jadi mucus neck cell tadi dia mengeluarkan lebih banyak mucin, lebih banyak bicap supaya dapat dineutralkan sikit. Begitu. Ataupun D cell akan mengeluarkan somatostatin, dia akan mengurangkan penghasilan asid dan juga begitu gastrin. Jadi dia agak kompleks jadi begitu Sebab tu bila kita faham nanti barulah kita akan faham apa rawatan yang sesuai untuk kita. Jadi gastrik ni boleh berlaku dalam jangka masa yang pendek, yang itu kita sebut sebagai acute gastritis. Ataupun dah lama berlaku, rasa sikit-sikit tak selesa, dah bertahun-tahun, sekejap baik, datang lagi sekejap baik, yang ini kita panggil chronic gastritis. Jadi dalam setengah kes, chronic gastritis ni boleh menyebabkan luka. Luka ni kita sebut sebagai gastric ulcer. Dan gastric ulcer ni bahaya sebab dia boleh bertukar pula menjadi kanser yang kita namakan sebagai gastric cancer atau stomach cancer. Jadi selain daripada itu juga, gastric ulcer ni pun boleh menyebabkan kebocoran, perforation kita panggil, yang ini sangat bahaya, sangat emergency, kena buka perut, buat operation untuk menjahit semula perut dan juga mencuci lah kita punya peritoneum dia, cavity tu, sebab asid dari perut dah dikeluarkan masuk ke sana. Jadi sebab tu chronic
gastritis ni sangat berbahaya. Jadi kena tengok kalau katakan dah lama masih tak okey, sesekali kena buat skop. Nak pastikan dia bukan setakat gastritis, bukan setakat keradangan. Kita bimbang dia mungkin dah ada ulcer ke, mungkin dia ada bleeding, pendarahan disebabkan luka dan tu mungkin kita bimbang pula ada kanser. Yang itu sebab tu saya cakap tadi, jika berlarutan terlalu lama, elok membuat skop, buat pemeriksaan yang betul. Sekarang ni pula tu ada satu test yang mana kita boleh ambil sampel daripada perut tu untuk dihantar untuk tengok ada tak jangkitan kuman H. pylori, Helicobacter pylori. Jadi kita tengok rakan-rakan kita yang ada sini. Okey, Ami, okey, daripada Kuala Lumpur jelas, terima kasih. Muhammad Musa, terima kasih. Mimi Zulkifli, rasa mencucuk di bawah dada abdomen sebelah kiri disebabkan gastrik tu atau angin saja. Okey. Sebab Mimi dah bertanya, jadi saya masuk kepada tanda-tanda gastrik. Tanda-tanda gastrik ni selalunya benda yang terbakar. Dia pedih macam itu. Dia bukan mencucuk. Tetapi mungkin juga boleh mencucuk, tapi kebanyakan dia rasa macam pedih gitu. Di bahagian ulu hati. Di bahagian ulu hati maksud dia mana-mana? Kalau kita pegang kita punya dada, dekat situ ada benda keras, itu adalah tulang rangka. Di bawah tu dia ada apex atau berbentuk apex. Di bawah apex tu yang lembut tu yang kita sebut sebagai hulu hati. Jadi kita merasa terbakar di sini, mungkin ada naik sikit sampai ke dada, sebab tu kita panggil heartburn. Sebab dia asid dia dah naik ke atas yang menyebabkan rasa tak selesa. Ataupun kita akan mengalami rasa kebung, penghadaman yang tidak sempurna lepas makan. Kemungkinan juga kita akan rasa loya maksudnya kita rasa nak muntah tapi tak muntah, rasa macam tak menentulah. Kemudian kemungkinan kalau teruk mungkin kita ada muntah, kalau ada perforation mungkin kita ada muntah darah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, adakah sebelah kiri menyucuk tu selalunya kita bimbang jantung. Jadi buat pemeriksaan jantung dulu selalunya at least ECG lah. ECG mungkin resting ke, kalau bagus boleh buat stress test, kita tengok bagaimana jantung kita berfungsi. Kalau katakan normal, barulah kita suspect adalah perut kita, gastrik kita. Kalau teruk, selalunya kita akan skop, tengok ada luka ke tidak. Kadang-kadang hanya GERD saja, bukan dia ada fungsi tidak, perut kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada asid dalam perut tu dia naik ke atas, tu yang kita panggil reflux, GERD. Ataupun mungkin dah ada inflammation atau gastritis, ada merah-merah di kawasan perut kita. Atau nasib tak baik, mungkin dah ada luka. Jadi kita dah tahu dah apa. Kalau masih tak ada, masih normal juga, kita akan buat ultrasound lah selalunya, nak tengok sama ada batu tak dekat kita punya bahagian empedu. Kadang-kadang ada orang ada batu kat empedu, dia rasa macam gastrik, sebenarnya tak ada gastrik, dia ada batu dekat empedu dia. Kemudian selain empedu, kalau tak okey, kita boleh buat mungkin CT scan dan sebagainya, tengok pankreas pula. Sebab di kawasan tu adalah kawasan yang rapat, ada lebih kurang 4 organ yang kita jaga. Pertama sekali adalah jantung, yang kedua bawah sikit pankreas, tengah sikit adalah perut, bawah sikit sekali adalah apa ni kita panggil empedu. Belakang empedu tu dia ada hati. Bawah sikit di sini dia ada spleen, ataupun kita panggil limpa. Jadi 4 organ yang penting kat situ yang selalu kita suspect kalau katakan ada rasa sakit di bahagian dada. Kita tengok sikit rakan-rakan kita lagi. Nur Farahin, terima kasih berkongsi. Jas Nuriman, okey, terima kasih. Hasma Amran, Waalaikumsalam. Sal Sabina, okey, terima kasih. Nur Farahin, terima kasih berkongsi lagi. Levila Vitalis, hai. Zarul Nizam, saya selalu kena gastrik dan ulu hati selalu sakit. Okey, itu tanda gastrik. Dan yang terbaru sesak nafas. Apa perlu yang saya buat? Sesak nafas ni kemungkinan disebabkan oleh angin terlalu banyak dalam perut, sebabkan gastrik tadi tu. Jadi diaphragm kita tak boleh nak turun ke bawah bila tarik nafas. So bila kita tarik nafas ni selalu diaphragm dia akan turun. Tetapi disebabkan perut kita dah banyak angin, dia tak boleh nak tolak ke bawah. Jadi tu kerana kita rasa macam susah nak bernafas. Kalau tuan rasa pedih dan berulang, elok buat skop. Asma Amran, Waalaikumsalam. Hamimi Zulkifli, gastrik angin juga boleh menyebabkan sakit urat sendi seluruh badan ke dok? Tak juga, sebab gastrik selalunya berkaitan dengan perut, penghadaman. Sakit-sakit sendi ni mungkin disebabkan oleh masalah lain lah, masalah saraf
ataupun disebabkan oleh masalah kita panggil inflammation. Dan juga gastrik ni pun sebahagian dari inflammation, nanti saya akan ceritakan. Okey, Nur Hazlina, terima kasih kerana menulis nota. Muhammad Izwan, gastrik dan GERD, apa beza dia? Okey, gastrik ni adalah pada struktur. Pada struktur kita nampak dia kemerah-merahan, dia bengkak. Kalau kulit kita baru kena pukul tadi, dia akan jadi merah, bengkak, pegang, sakit. Tetapi GERD pula, dia berbeza. GERD adalah fungsi, masalah fungsi. Maksudnya bila skop, normal. Tetapi fungsi, apa yang masalah dia apabila otot yang menghubung, yang menjaga berada di antara esophagus dengan perut ni, kita panggil low esophagus sphincter ni, dia tidak berfungsi dengan baik. Bila perut makan dan sebagainya, dia terbuka sikit, dia longgar sikit, menyebabkan asid dalam perut dia akan naik ke atas. Terutama kalau orang tu selalu mengalami kita panggil anxiety atau panic disorder, menyebabkan keseluruhan saraf dia akan menjadi mengembang. Sebab tu orang yang mengalami anxiety kadang-kadang dia terasa nak kencing lah, terkencing lah, dia nak terberak lah. Sebenarnya disebabkan otot-otot dia menjadi lebih kendur. Jadi kalau masalah GERD ni, yang ada anxiety, ada panic, kita panggil panic attack. Anxiety tu maksud dia kerisauan, tapi tiba panic attack tu tiba-tiba rasa macam tak selesa, jantung laju, rasa macam pedih perut, ada reflux sikit, rasa macam tak tidur, ada rasa macam sampai nak mati. Yang itu panic attack selalunya bersama dengan degupan jantung yang laju. Salam doktor, Puan Suhaili. Saya nak tanya, dah 3-4 hari sakit di bahagian abdomen. Abdomen maksud dia bahagian ke bawah lah, perut ke bawah. Kanan sampai ke belakang, tak boleh tidur waktu malam. Saya tak tahu punca dia kenapa. Saya cadangkan buat pemeriksaan ultrasound paling kurang. Kita bimbang kat situ dia ada organ ginjal. Mungkin ada ginjal kat situ, mungkin ada batu dan sebagainya, menyebabkan rasa tak selesa, atau kemungkinan disebabkan oleh otot-otot belakang saja. Levila, adakah balik-balik sedawa itu disebabkan gastrik? Yang itu selalunya kita sebut banyak angin. Kita panggil dyspepsia. Dia punya istilah tu dyspepsia, di mana masalah penghadaman, terlalu banyak angin dihasilkan bergantung kepada apa yang kita makan dan kemungkinan asid terlalu banyak keluar. Jadi bila angin terlalu banyak dalam perut, kita akan sendawa. Berapa pintu sphincter tadi, otot tadi pun bila terlalu banyak sangat, dia ada pressure, dia akan terbuka sikit, kita akan sendawa. Ataupun kita berurut, dia akan relax sikit, dia akan sendawa lagi. Sebab tu tak semestinya gastrik, mungkin setakat dyspepsia atau masalah penghadaman. Nur Nadia, terima kasih berkongsi. Ifa, terima kasih berkongsi. Mazliha Ibrahim, terima kasih berkongsi. Cool down, gastric ulcer bahaya betul. Okay, memang dia bahaya sebab dia dah ada luka di situ. Cik Puan Ida Husin, terima kasih. Liza Ghaffar, ya Puan, selalu mengikuti saya. Waalaikumsalam. Siti Aminah Razali, terima kasih. I Hazri, Waalaikumsalam. Saya nak save live ni dari Kedah. Boleh insyaAllah. Puan Cempaka, Salsabila Lili, doktor, kalau keluar lendir saja masa BO tu, adakah asid pelebayan? Tidak. Sebab asid ni, sebab perut ni, dia dengan kita punya dubur ni, lubang NS ni, dia punya jarak walaupun nampak daripada luar ni dia agak dekat, tetapi kalau kita tarik usus kita memanjang tu, mungkin dia lebih kurang mungkin jauh jugalah. Saya nak beritahu macam mana dia jauh. Jadi lendir dari perut ni selalunya dihadamkan dahulu sebelum sampai di bahagian. Saya bimbang dekat situ, dekat bahagian NS tu mungkin ada infection, mungkin ada fistula yang menyebabkan lendiran tu keluar. Jadi kena buat pemeriksaan. GERD sama ke? Ini saya dah sebut tadi. Salih Osman, salam. Waalaikumsalam. Kalau perut kerap rasa angin dan berbunyi, selalu kenapa? Ni Puan Liza saya dah beritahu tadi, disebabkan dyspepsia atau masalah penghadaman. Dan yang Sarah Abdullah, kalau saya gastrik mesti sakit di belakang tu. Kadang-kadang dia sampai ke belakang sakitnya. Umi Zira,
Sakit perut sampai ke pinggang tu kenapa doktor? Sakit perut tu sampai ke pinggang tu sama ada dia otot pinggang ataupun mungkin disebabkan oleh batu pada ginjal. Tu kena buat pemeriksaan ultrasound tu supaya kita lebih clear apa yang kita nampak ni. Ayu Aziz, Waalaikumsalam. Saya ada masalah dalam perut, sering rasa kembung dan berasa benda bergerak dalam perut, bunyi meletup dalam perut. Itu angin puan, itu angin yang bergerak. Jadi dia akan rasa macam kembung, pergerakan angin dalam usus menyebabkan rasa macam meletup, bunyi dan sebagainya. Antara puncanya sama ada disebabkan dispepsia ataupun masalah penghadaman tu. Masalah penghadaman tu mungkin kita ada alergi makan makanan tertentu. Sebab contoh orang yang ada alahan terhadap susu ataupun mempunyai masalah lactose intolerance. Jadi apabila ambil susu, perut dia akan kembung, bila usus bergerak dia akan bunyi berdetak-detup, macam meletup dan sebagainya. Kena juga setengah orang tu dia ada masalah gluten, dia masalah alergik pada barley, pada oats, pada nasi dan sebagainya, dia pun boleh mengalami masalah begitu ya. Okey, Hidayah Abdullah, Waalaikumsalam. Umi Aiman, Alhamdulillah saya dah tak mengidap gesi lagi, baru saya tahu elakkan daripada makan makanan segala kerepek, makanan ringan atau nasihat doktor pakar pemakanan dia. Itu mungkin Azura Mansur, salam doktor, saya selalu sakit belakang belikat. Perut bila salah makan akan kembung, kepala pening, melayang, dah buat full black out, semua normal. Betul. Kalau kita buat pertama sekali buat pemeriksaan darah yang biasa, memang tak akan dapat kesan yang kita dapat mengesan masalah dia. Saya bimbang kemungkinan ada masalah keradangan ataupun kita sebut sebagai inflammation. Masalah keradangan ni yang menyebabkan badan kita tak selesa, selalu sakit kepala, badan sakit-sakit, sendi sakit, otot pun berdenyut-denyut. Itu antara punjanya. Jadi kita tengok semula kita tengok semula tentang nota ni, takut kita dah pukul 9.45 dah ni, lagi setengah jam. Jadi rawatan yang biasa diberikan apa dia? Pertama sekali kalau kita ada gastritis yang disebabkan oleh kuman H. pylori ni, doktor akan bagi kombinasi antibiotik untuk membunuh kuman H. pylori ni, antaranya clarithromycin dan metronidazole. 7 hingga 14 hari kena habiskan tu. Doktor juga mungkin akan bagi apa yang kita sebut sebagai ubat sintetik proton pump inhibitor PPI, macam omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, pantoprazole, itu semua ubat-ubat yang satu grup lah untuk menghalang asid keluar. Asid tak akan keluar. Yang ketiga, mungkin doktor akan bagi kita panggil dia histamine 2 blocker, famotidine, cimetidine, dulu ranitidine, ataupun doktor akan bagi ubat antacid. Antacid ni bila pedih sangat, walaupun dah makan ubat-ubat di atas, boleh ambil satu antacid macam Gelusil atau ubat kapur warna putih tu, makan dalam bentuk air atau bentuk pil, dia sepatutnya merasa kurang sikit sebab dia tujuannya untuk menutralkan perut kita. Jadi bila dah neutral, jadi dia tidak mencederakan lapisan perut tu. Sepatutnya begitu. Tetapi bagi yang mungkin dah ada luka ataupun mungkin mengalami anxiety ni, kadang-kadang susah untuk dirawat sebab saya selalu beritahu bahawa kadang-kadang ni kita rasa macam kita ni ada gastrik tetapi tak ada. Sebab tu saya mencadangkan supaya bila ada serangan gastrik, tenang dulu. Untuk ni orang yang unknown, maksudnya orang yang sebelum ni tak didiagnosakan sebagai gastrik, tiba ada serang, kita relax dulu. Ambil air kosong satu gelas, cuba minum pelan-pelan, air suam ataupun air sejuk sikit, jangan terlalu sejuk, minum pelan-pelan, tarik nafas, 3-4 saat lepas, 1, 2, 3, 4 lepas, 1, 2, 3, 4, tarik nafas lagi, 1, 2, 3, 4. Kalau katakan pelan-pelan dia dah hilang, itu kemungkinan bukan gastrik, itu disebabkan mungkin anxiety kita, mungkin panic attack kita. Selalunya kalau kita dah try juga, tetapi masih lagi sakit, kemungkinan itu gastrik. Paling bagus sekali ke hospital membuat pemeriksaan mungkin ada kemerah-merahan di situ yang kita sebut sebagai gastritis atau mungkin ada luka ke dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak sebut sekarang ialah kalau tengok cerita yang saya beritahu tadi, masalah gastrik ni sebenarnya bukan masalah asid. Sebab tu
sekarang pun ramai doktor pakar yang beritahu bahawa bila orang tu mengalami masalah gastritis, cara paling bagus sekali adalah dengan cara berpuasa, tidak makan. Jadi sekarang bulan puasa ni kita tak makan. Adakah boleh kita berpuasa? Itu benda yang agak kontra. Tapi saya nak beritahu, apabila kita tidak makan, asid tidak dikeluarkan. Bila asid tak dikeluarkan, dia tidak mencederakan lapisan dalam perut kita. Jadi faham Bila kita tak makan, asid tak keluar, dia tak mencederakan perut. Dulu konsep lain. Dulu konsep masa saya belajar tu dulu pun dia cakap kena makan, sebab bila makan nanti kalau asid dalam perut tak ada benda yang makanan, dia merosakkan permukaan dalam. Itu konsep lama. Tapi konsep baru, bila kita tak makan, asid tak keluar. Bila asid tak keluar, dia tidak mencederakan. Jadi lebih baik berpuasa daripada tidak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kena faham bahawa penghasilan asid ni sebenarnya dia kadang-kadang dihasilkan daripada minda kita. Minda kita mungkin stres, macam saya kata tadi, stres, banyak isap rokok. Kalau kita nak puasa nanti kita banyak sangat minum kopi, lepas tu kita makan ubat tahan sakit, dia menyebabkan musi tak boleh keluar. Benda utama dalam masalah gastrik pada saya pada saya ialah penghasilan musin tu. Kalau perut kita ada lapisan musin tu, kita makan ke tak makan tak ada masalah. Mula-mula bulan puasa nanti kita akan rasa macam tak menentu lah kan. Sebab apa? Sebab gastrik akan keluar. Sebab biasa kita dah makan pukul 8 contoh. Gastrik akan keluar, asid akan keluar. Gastrik akan mengeluarkan asid dalam perut kita pukul 8. Sebab dah kebiasaan. Tetapi selepas sebulan, selepas seminggu, atau mungkin lebih awal lagi, 4 hari, hari yang kelima, hari yang keenam, otak kita dah ditrain. Otak kita dah tahu, asid tak perlu keluarkan lagi sebab perut kita tak ada makanan. Boleh faham Jadi sebab tu jangan takut untuk berpuasa sebenarnya. Bila kita berpuasa, mungkin hari ketiga, hari keempat, otak kita dah melatih, kita dah latih. Dia kata, okey pukul 9 tak perlu keluar asid lagi sebab tak ada makanan. Sebab tu, saya menyokong beberapa orang rakan rakan pakar saya, gastroenterologis mengatakan bahawa cara terbaik ialah dengan tidak makan atau berpuasa. Sebab bila kita tak makan, asid tidak dikeluarkan sebab tak ada makanan. Dengan itu, dia akan jadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak pembentukan musin tu sendiri. Jadi musin tu kena berbanyakkan. Musin tu diberbanyakkan sebab macam mana nak keluarkan musin atau lapisan tu tadi? Dengan cara apabila adanya pengeluaran asid. Bila asid keluar, musin akan keluar. Tak ada asid, musin tak keluar. Itu satu benda. Jadi kalau kita makan ubat, sebagai contoh, kita makan ubat untuk menahan asid keluar daripada perut, dan pada masa kita lepas berbuka dan sebagainya, tak berapa banyak asid yang keluar. Jadi tak berapa banyak musin yang akan dibentuk. Akhirnya, sebagai contoh, kita makan ubat tahan sakit, mungkin kita ambil kopi, lepas tu mungkin apa lagi, mungkin kita merokok, atau kita mungkin makan makanan yang sedikit berasid macam sambal dan sebagainya. Jadi ia menyebabkan kepedihan. Sebab tu paling penting bukan saja kita nak berhentikan asid, tetapi bagaimana kita nak mempertingkatkan musin di dalam tu. Selain daripada itu, banyak juga dalam kajian menunjukkan apabila kita makan makanan-makanan yang mempunyai, sebagai contoh, buah-buahan dan sayur-sayuran yang mempunyai hasil fiber. Sebab fiber ni dia akan memperbanyakkan kuman-kuman dalam perut kita. Terutamanya dalam usus, dalam perut kita ni, dia kuman-kuman baik dia akan meningkat, dan ini dia akan menyebabkan H. pylori itu kalau ada, dia tidak berapa aktif. Secara mudah saya terangkan begitu. Sebab H. pylori ini dia diperdebatkan dalam banyak konferensi yang saya pergi. Dia pakar-pakar ni memperdebatkan sebab ada H. pylori ni adakah dia kuman yang masuk ke dalam perut kita memberikan masalah, menyebabkan penyakit, ataupun adakah H. pylori ni memang dah ada sejak awal lagi dalam perut kita, sebahagian daripada kuman jahat. So kita ada sistem kuman baik dan kuman jahat. H. pylori ni memang dah ada daripada awal lagi. Dah ada awal lagi ada dalam tubuh kita. Apabila kuman baik dia turun, kuman jahat dia akan naik. Sebab tu dalam banyak kajian
orang yang ambil banyak sangat antibiotik dia menyebabkan masalah antaranya asid, perut berasid, terlalu banyak menyebabkan gastrik, lepas tu ceret-berit. Sebab apa? Kuman baik dah menjadi kurang. Jadi amalkan buah-buahan dan sayuran, dia membantu mempertingkatkan fiber dalam tubuh, dia akan memperbanyakkan kuman-kuman baik dalam tubuh. Itu yang pertama. Nakib boleh bagi kita ni gambar yang last sekali. Makanan-makanan yang dicadangkan, yang itu yang saya nak sebut tu lah, makanan-makanan yang kaya dengan probiotik. Kaya probiotik ni sebagai contoh, yogurt, kefir, scout, kombucha, kimchi, kemudian ada cheese, kita ada tempe, miso, natto. Ini contoh-contoh. Boleh Nakib tunjukkan gambar yang terakhir tu. Yogurt, semua orang tahu yogurt. Kefir itu lebih kurang macam yogurt juga, susu, tetapi dia difermentasikan, rasanya lebih masam. Scout ni sebenarnya adalah kobis yang dihancurkan kemudian dibuat fermentasi. Sida ataupun kita sebut cheese, sida cheese. Kimchi itu pun sama juga kobis. Ini budaya orang Korea. Kombucha sama juga green tea difermentasikan. Natto ni kacang soya, ini orang Jepun punya, sama juga miso. Dia lebih kurang juga daripada kacang soya yang difermentasikan. Di Indonesia, orang Jawa selalunya mengambil tempe sebagai sumber antioksidan dan sumber probiotik. Jadi tempe ni paling bagus memang kena makan itu je kot. Sebab kalau kita goreng, kita masak, dia menggunakan haba yang banyak, kemungkinan kuman-kuman yang baik itu akan mati. Okey, selain itu apa lagi yang kita boleh amalkan kalau kita ada gastrik? Daging putih tanpa lemak, contoh dia ayam, ikan, protein daripada tumbuh-tumbuhan, kekacang, tahu, ambillah almond sikit. Kalau kita nak ambil sebagai contoh, ambillah segenggam sekali makan. Janganlah ambil sampai satu beg plastik. Ambil satu genggam untuk rehat tu, ambillah sekali makan. Jadi taklah orang cakap tu terlalu kos tinggi. Jadi ambil segenggam, makan ke kacang ataupun mungkin setakat tahu. Tahu saya pernah buat, saya makan itu, saya bersihkan. Kalau kita yakin bersih, kita boleh ambil dengan campur sikit orang cakap tu kicap dan sebagainya. Sos akan boleh makan tahu, dia memberikan probiotik pada kita. Selain itu boleh juga ambil karbohidrat daripada bijiran penuh, beras perang, ini semua membantu. Dan terakhir adalah minyak zaitun. Banyak kajian polifenol di dalam minyak zaitun ni bagus pertama sekali untuk membentuk lapisan musin tu. Dia menggalakkan penghasilan musin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus juga untuk menggalakkan kuman-kuman baik dalam tubuh. Jadi minyak zaitun ni, extra virgin olive oil ni, dia ada dua tindakan di situ. Pertama sekali, dia meningkatkan kuman-kuman yang baik bilangannya. Yang kedua, dia membentuk musin di dalam perut kita. Jadi dia proteksi. Sebab tu orang yang nak buat contoh diet IF, kadang-kadang pagi-pagi tu dia kata, doktor saya tak boleh lah, doktor saya rasa macam pedih perut. Saya cadangkan ambil 1 atau 2 sudu minyak zaitun, dia sangat membantu. Hilang rasa tu. Kisah rasa tak selesa perut dan sebagainya. Sebab dia membentuk lapisan pada permukaan dalam perut supaya kalau ada asid yang keluar, dia tidak menghakis permukaan itu. Jadi kita tengok rakan-rakan kita sebelum kita berhenti. Okey, Umi Zirah, ya ke punca gastrik kerepek? Kerepek tu bukan apa, mungkin dia pedas. Sebab tu dia menyebabkan masalah pedih sikit lah ulu hati ni. Nusya Wan Yusof, Waalaikumsalam. Zanaria Zahar, triglyceride tinggi bahaya tak doktor? Tinggi bahaya. Jangan terlalu tinggi triglyceride. Sebab nak kurangkan triglyceride senang je. Triglyceride ni disebabkan oleh pengambilan karbohidrat yang terlalu tinggi. Mungkin nasi terlalu banyak, roti canai ataupun apa-apa lagi lah yang karbohidrat. Dan juga disebabkan oleh pengambilan gula. Jadi bila kita tak menggunakan karbohidrat untuk berjalan, untuk bergerak dan sebagainya, karbohidrat akan disimpan, yang itu akan menghasilkan triglyceride. Macam mana nak kurangkan angin dok? Dah pantang makan 5 bulan. Cadangan saya sebut tadi itulah. Probiotik, ambil banyak sayur, ambil banyak buah, ambil minyak zaitun, ambil protein daripada tumbuh-tumbuhan ataupun protein daripada daging putih.
karbohidrat daripada bijiran penuh, beras perang, itu semua saya membantu. Saya hanya lebihkan pengambilan kurma. Kurma pun bagus sebab dia ada fiber. Bila puasa untuk elakkan gastrik sebab saya tak gemar makan ubat. Betul. Saya pun tak mencadangkanlah kecuali kalau memang dah teruk, memang confirm ada luka kat situ. Ambil dalam masa mungkin 2 bulan, sebulan atau 2 bulan, selalu 6 minggu kita bagi untuk merawat betul-betul. Lepas tu boleh stop. Ubat apa yang sesuai untuk gastrik? Z up. Ni kena tanya doktor Z apa masalahnya. Macam saya cakap tadi, saya lebih suka sebab bila kita hentikan pengeluaran asid, yang itu akan menjadi masalah. Memang bagus untuk mengurangkan asid keluar dalam perut, untuk mengurangkan apa yang cakap tu, hakisan pada perut, tetapi dia boleh menyebabkan masalah-masalah yang lain. Ultrasound berapa RM dok? Lebih kurang 150, 200 gitulah, bergantung pada apa yang kita nak tengok. Tapawe, Berkam. Waalaikumsalam, Rosaida. Saya dulu gastrik setelah mengambil minyak zaitun, alhamdulillah. Memang betul. Memang banyak kajian menunjukkan minyak zaitun ni adalah antara yang terbaik untuk masalah gastrik ni. Dan juga GERD. Gastrik dan juga GERD, saya memang selalu pesakit saya cadangkan ambil minyak zaitun. 1 atau 2 sudu pagi dan malam. Nono Hayati, Nik Musa. Kalau terjaga malam-malam dan rasa berdebar-debar, tak selesa pada dada tu disebabkan angin juga ke doktor? Ya, berdebar-debar ni selalu disebabkan oleh mungkin disebabkan oleh panic attack. Sebab panic attack ni dia datang secara tiba-tiba. Dia tak ada stimulation, dia tak ada apa-apa, tiba-tiba je dia datang. Tengah tidur, tengah bagi ceramah, tengah solat, tengah apa lagi, dia datang rasa sengejut. Jadi tak selesa tu, rasa macam nak mati dan sebagainya. Kalau kita tak faham diri kita, kita rasa macam dia boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Salsabilah Lili, 2 sudu pagi dan malam. Itu untuk yang teruk sangat, tapi boleh maintain 1 hari 1 sudu pagi dan malam. Kemudian mungkin boleh buat 1 hari 1 sudu sekurang-kurangnya. Lima Osman, perut berbunyi lepas kepala pusing pening. Ni saya dah beritahu tadi. Hamil Zulkifli, baru makan cuketin, Olivi, jus delima, olive house, adakah bagus untuk gastrik? Ya, minyak zaitun, olivi bagus, jus delima pun bagus juga. Cuketin saya cadangkan kalau ada gastrik boleh ambil selepas makan. Dia sangat bagus untuk membantu penghadaman, kemudian juga untuk gula dalam darah. Gastrik boleh menyebabkan cerit berit ke? Gastrik di bahagian atas tuan, cerit berit di bahagian usus besar. Boleh berlaku tetapi dia bukannya penyebab yang utama. Maksudnya gastrik bukan sebab utama cerit berit, mungkin disebabkan oleh masalah lain juga. Emilia Aziz, terima kasih berkongsi. Nora Syikin, terima kasih. Jelas saya punya penerangan. Pada penting pada saya untuk orang ada gastrik ini ialah kita fikir bagaimana kita nak mempertingkatkan lapisan musin tu sendiri. Lapisan musin tu macam mana tidak pertingkatkan, sebab dengan meningkatkan musin ni, dia tubuh kita akan tak perlu lagi ubat penghalang pengeluaran asid, antasid semua tak perlu sebab kita dah ada protection dekat situ. Azura, terima kasih. Kena faham. Nur Azam, Waalaikumsalam. Jinaton 50 mg bagus untuk GERD. Boleh buat tuan. Sebab saya cakap tadi, GERD dia selalu selalunya disebabkan oleh masalah anxiety dan juga panic attack. Sebab tu bila datang benda tu, kena kita tengoklah. Kalau degupan jantung laju memang selalunya disebabkan oleh panic attack. Tarik nafas panjang, minum air kosong, cuba belajar relax, jangan kalut, relax sebab tak ada apa-apa. Itu hanya panic attack. Makan buah-buahan. Ya betul puan Ramli ke? Ramizan Yahya Fairuz Nurani, gastrik tak boleh minum susu ke dok? Untuk gastrik ni dia ada bergantung pada individu. Ada orang yang ada gastrik minum susu dia bagus, dia bertambah lega. Ada orang minum susu dia bertambah teruk. Jadi bergantung pada individu. Tempe bagus ya, Rafidah, makan buah-buahan.
Muhammad Yusof, boleh kita mengambil fiber untuk tujuan melawaskan berbuka puasa untuk mengelakkan angin dan perut? Bagaimana keadaan siang hari berpuasa? Adakah apa efek tak pada perut? Sebenarnya masalah kita berpuasa ni, kita letih, tak bertenaga ni tuan-tuan disebabkan oleh satu je masalah, iaitu kita tidak minum air yang cukup. Makanan jangan risau sebab dalam tubuh kita dia ada storage. Sama ada lebih betul lemak atau glycogen pada hati kita, dia akan mengeluarkan tenaga yang menyebabkan kita akan ada tenaga. Cuma masalahnya kita tak cukup air. Bila tak ada air tu, metabolisme tidak berlaku. Itu menyebabkan kita letih, kita macam mengantuk, cepat mengantuk. Sepatutnya zaman Nabi dulu perang Badar pada waktu bulan Ramadan kan. Semua dalam keadaan yang sihat bugar semua. Kita bulan Ramadan je dah start lemah, letih. Minum air secukupnya apabila ketika kita tak berpuasa, maksudnya dalam itulah bulan malam tu kita kena minum air secukupnya 8 gelas dan sebagainya. Itu adalah satu cara untuk rehidrasikan tubuh kita. Buah yang paling baik untuk gastrik, buah apa? Buah yang paling baik untuk gastrik adalah buah yang banyak fiber. Contohnya jambu batu, buah apple, boleh juga ambil pisang, boleh ambil betik, boleh ambil apa lagi? Mungkin kalau ada anggur, kurma pun bagus, banyak fiber. Kacang, tahu, bijiran, betul puan. Bagus untuk diet. Ini kalau amalkan insya-Allah bukan saja gastrik hilang. Kolesterol hilang, kecil manis hilang, tekanan darah pun menjadi normal. InsyaAllah. Liza, terima kasih. Fida, doktor boleh tak makan kurma waktu sahur dan berbuka untuk pesakit GERD? Itu paling bagus sekali sebab dia mengandungi banyak fiber. Banyak fiber untuk orang yang ni. Banyak sebab kalau tak ada diabetes, makan sebanyak yang boleh. Makan banyak betik, ambil pisang, ambil apa lagi yang banyak fiber, jambu batu bagus untuk tubuh kita. Nurjalilah Abdul Jamil, kalau GERD, acid reflux, doktor cadangan apa? Reflux ni macam saya cakap tu, kebanyakan disebabkan oleh anxiety. Kita terlalu anxiety sangat. Bila datang panic attack tu, dia tiba-tiba dia rasa macam yang ini kadang-kadang buat apa pun tak okey, tak boleh. Lepas tu saya cadangkan orang macam ni dia kena banyak melakukan memperbaiki cara bernafas, membaiki minda. Dia akan hilang pelan-pelan. Kadang orang yang GERD ni, walaupun kita bagi macam-macam ubat pun dia tak akan hilang. Sebab apa? Masalah kat ini masih lagi rusing, masih lagi once dia dah okey, insya-Allah dia akan okey. Tapi untuk sementara boleh minum air kosong, boleh ambil sedikit buah. Kalau rasa masih tak okey, kadang-kadang doktor bagi Gelusil, antacid semua pada saya itu untuk reassurance dia. Makan sikit okey, rasa okey. Minum air kosong je, baca bismillah selawat 2-3 kali, minum insya-Allah. Itu untuk orang yang GERD, yang mengalami anxiety disorder ataupun panic attack. Itu cara dia. Okey, seterusnya Suzana Baharin, sayur juga sumber karbohidrat kan doktor? Ya betul. Perlukah ambil mengikut portion? Sayur jangan risau. Pertama sekali nilai karbohidrat sayur dan buah ni kita sebut sebagai karbohidrat kompleks. Dia tidak berproses. Banyak fiber dalam tu. Lepas tu nilai karbo selalunya rendah. Ambil seberapa banyak yang boleh. Seberapa banyak yang kita nak. Sayur-sayuran ni jangan risau. Yang bahaya adalah karbohidrat berproses. Contoh beras putih, tepung, gula putih. Yang ini memang karbohidrat sahaja dalam tu, tak ada benda lain. Lepas tu nak ambil sayur, makan seberapa banyak yang boleh. Dia banyak fiber, dia banyak polinutrient, dia banyak mineral, banyak vitamin. Berbagai-bagai lagi. Cuma kita ni tak biasa makan sayur kan. Jadi kita makan sayur sikit-sikit sebagai apa cakap tu lauk dalam makanan kita. Saya cadangkan memang. Sebab tu orang yang sakit, kita memang cadangkan ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Plant-based diet itu antara yang terbaik untuk mereka. Ran Ibrahim, saya amalkan minyak zaitun dah selesa perut saya bila berpuasa. Bagus. Untuk orang yang ada gastrik, ambil minyak zaitun waktu berbuka dan juga waktu bersahur, 2 sudu. InsyaAllah sepanjang tu, pertama sekali ada tenaga, tak ada melepek je kan, terbaring je. Yang kedua, dia tak ada rasa macam penghadapan bermasalah. InsyaAllah okey. Hidayah Abdullah jelas, terima kasih. Khairuddin, tak ada acid reflux tapi tekak rasa mana benda melekat.
Itu salah satu tuan. Reflux ni kadang-kadang kita tak perasan tau. Saya dulu ada seorang tu patient saya tu memang dia tiap-tiap malam dia batuk. So dia cakap dia dah macam-macam ubat batuk dah dia makan. Saya bila tengok badan dia besar, obese lepas tu saya tanya last makan pukul berapa, lebih kurang antara 2-3 jam sebelum tidur. Saya beritahu dia kurangkan makan sebelum tidur, maksud 4 atau 5 jam. Last pukul 8, tidur pukul 3, tidur pukul 11, 3 jam jarak pun dah okey lah dengan nasihat tu. Kurangkan pedas, jangan makan terlalu banyak. Jadi reflux dia tak ada. Sekarang reflux tu kita tak sangka. Kadang kita tengah bercakap pun dia naik reflux kita tu. Terutama orang yang dah tua, orang diabetes dia akan naik reflux tu, asid tu menyebabkan kita macam terbegit, perut terasa macam tiba rasa masam, kadang tiba rasa macam nak batuk. Itu semua reflux tu. Minum air kosong. Kalau ada reflux itu, minum air kosong, dia membantu balik membersihkan. Sebab reflux ni bahaya. Sebab dia beresid. Dia pergi ke esophagus, dia boleh menyebabkan kecederaan pada permukaan esophagus yang kita panggil dia sebagai Barrett disease. Barrett disease ni yang boleh menyebabkan kanser. Itu bahaya tu. Satu, kalau ada reflux, minum air kosong. Siti Aminah. Salam doktor, saya kerap pedih sebab rasa perut naik ke tegak. Ni reflux ni. Saya ambil Gaviscon. Waktu malam ketika tiba-tiba tak boleh bernafas, ketika cenderma sebab cecair dah sampai ke hidung. Pedih sangat. Adakah itu GERD yang teruk? Betul, dia dah naik sampai ke atas dah tu. Dia bukan setakat kat sini. Kalau kat sini kita panggil heartburn. Tapi sampai dah ke tekak, kadang-kadang sampai keluar sampai ke hidung kena asid. Pernah. Beberapa pesakit saya mengadu ni itu. Itu maksud dia dah teruk sangat. Jadi selalunya bila tidur ni, macam saya cakap tadi lah, kalau orang tu mungkin obes sikit, pertama sekali makan jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak pedas, ataupun jangan terlalu 2 jam tu, 2 jam tidur jangan makan sebab penghadaman tak sempurna. Bila kita baring, lagi mudah asid naik ke atas esophagus dan mungkin sampai ke tekak. Sebab tu kena berhati-hatilah tu. Amira Ahmad, doktor, masih masalah gastrik ini boleh menyebabkan masalah penghadaman juga. Ya, betul, sebab asid dia boleh menyebabkan dyspepsia ataupun masalah penghadaman. Terlalu banyak asid, perut kita jadi kembung. Lepas tu banyak angin masuk ke dalam kita punya kolon kita ataupun kita intestine kita, menyebabkan perut kembung. Lepas tu mungkin rasa nak terkentut-kentut, tak ada apa. Lepas tu adalah bergerak, angin bergerak sekejap sebelah kanan, sekejap sebelah kiri, sekejap menyucut sebelah kanan, sekejap menyucut sebelah kiri. Itu semua pergerakan angin tu. Doktor bagi tahu perbagi cara pernafasan tu. Saya alami anxiety GERD yang teruk, baru keluar hospital 2 hari. Paling mudah sekali ginilah, bila kita rasa GERD tu, minda kita kena jaga. Minda kita kena tahu bahawa ini semua hanyalah mainan minda saja. Jangan risau, dia tak boleh menyebabkan kematian. Kalau kita pergi hospital, kadang-kadang itulah, bila dah sampai, kita dah rasa lega. Sebab apa? Kita nak sesuatu yang assurance. Jadi kita beritahu diri kita, insyaAllah ini tak ada apa-apa, ini panic attack. Cuba tarik nafas perlahan. Tarik nafas 4-5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan perlahan melalui mulut. Itulah cara dia. Jadi kita relax. Bila kita, masalah sekarang, kadang-kadang masalah kita ni hanya disebabkan oleh cara kita bernapas tak betul. Kita kerana bernapas dengan cepat, sampaikan pengoksidaan ataupun pertukaran oksigen dalam paru-paru tu tidak berlaku dengan betul. Jadi kita rasa macam penat, kita rasa macam susah, cepat letih dan sebagainya, hanya disebabkan oleh cara bernafas kita tak betul. Jadi kita kena tarik nafas, tahan, lepas. Kalau boleh tahan 3 saat, tak buat 3 saat. Kemudian latihkan sampai 5 saat pula. Kemudian latihkan sampai 8 saat. Kemudian latihkan sampai 10 saat. Dengan cara ini barulah perlahan-lahan kita akan menjadi lebih tenang sikit dan juga pengoksidaan lah. Maksudnya pertukaran oksigen di dalam paru-paru tu lebih sempurna. Jangan terlalu cepat, tak bagus. Okey.
Saya tengok sikit lagi. Aina selalu juga bersama dengan saya mengikuti proses saya ni. Dia kata apa? Hampir 1 tahun kena gastrik dan GERD, berat badan turun 5 kilogram. Kalau katakan selalunya perubahan 6 bulan tu lebih daripada 10 kilogram itu bermasalah kalau dia tak ada niat nak berdiet. Contoh dia tak berdiet tetapi turun dengan laju. 6 bulan je 10 kilo. Itu tanda-tanda tak bagus, cuba buat pemeriksaan. Mungkin ada masalah lain. Nur Syam, saya dirujukkan ke pakar psikiatri disebabkan anxiety dan panic attack, asalnya gastrik je. Sebelum tu selalu keluar masuk kecemasan, buat CD. Ini biasa-biasa ni orang yang anxiety ni. Panic attack ni memang mula-mula dia tak rasa apa. Jumpa doktor kata check semua kali normal. Tapi akan rasa macam itulah. Gastrik, rasa macam jantung laju, rasa macam macam mana, selalu macam gitulah. Dua organ yang biasa mengalami masalah iaitu jantung dan juga perut. Perut masalah GERD, rasa tak selesa. Cuma kadang-kadang penampas pun rasa macam tak boleh nak bernapas, rasa macam, sebab tu saya cakap tadi, kena latih balik semula pernampasan. InsyaAllah dia akan membantu. Qasidah Rosli, wanita hamil trimester pertama boleh tak ambil minyak zaitun untuk gastrik? Wanita pertama ni, sebab kalau puan tak biasa makan minyak zaitun mungkin akan ada rasa lain macam sikit lah. Mungkin rasa macam ni lah, benda tu kelat kan, sekat tekak dan sebagainya. Saya bimbang bagi yang first trimester ni, dia mudah gugur atas banyak faktor. Jadi saya bimbang kalau tak biasa makan minyak zaitun, tiba-tiba gugur pula, nanti orang salahkan minyak zaitun. Padahal bukan disebabkan oleh minyak zaitun. Minyak zaitun tidak menyebabkan keguguran, tetapi disebabkan oleh kita tak biasa makan minyak zaitun, tiba-tiba keluar darah, nanti doktor cakap itulah minyak zaitun. Jadi saya cadangkan bertangguh dulu, mungkin dalam 20 minggu baru makan minyak zaitun. Yang itu baby dah stabil, selalunya tak ada masalah, makanlah. Kalau rasa sakit sampai sakit tekak ke mungkin itu semua sementara saja, lepas tu dia akan okey. Bagus untuk puan, bagi tenaga, dan juga bagus untuk anak, untuk kulit dia. Alhamdulillah dok, saya gastrik dari umur 15 tahun, tak sangka dengan olive oil, Abu Sauda, OPU, dok dah suruh stop saya makan ubat ulcer. Saya jaga makan dan jaga waktu makan. Berpuasa Isnin Khamis sangat-sangat membantu kesihatan. Betul, macam saya cakap tadi, cara terbaik ialah berpuasa sebab bila kita tak makan, asid tak dikeluarkan. Asid dikeluarkan apabila kita makan, kena faham tu. Bila kita tak keluarkan asid, bila kita tak makan, asid tak keluarkan. Mungkin buat sementara sebab kita dah biasa. Tetapi otak dia akan schedule balik. Dia akan tak mengeluarkan asid ketika kita tidak makan. Jangan risau. Doktor, kadang perut saya kembung dan kerap buang angin, adakah disebabkan oleh masalah lain? So kembung dan angin ni selalunya kalau perut memang disebabkan oleh masalah penghadaman tu, antaranya lah gastrik. Adi Fiza Hakim, Hani, doktor kalau time sahur makan oat tak campur buah-buah tak ada masalah. Kalau puan boleh makan oat, tak ada masalah gluten, tak ada masalah kegembungan, boleh makan oat, tak ada masalah, teruskan. Jangan risau, kita ada bekalan, kita punya store energi kita, jangan risau sangat. Minum air kosong pun dah okey sebenarnya, tapi setengah orang sebab dia tak biasa, jadi dia craving, jadi dia macam rasa lemah. Jangan risau, kita akan menghasilkan tenaga dan menggunakan tenaga yang kita simpan. Nora Ezara, salam doktor, kenapa ya setiap hari pukul 4 pagi akan terjaga dari tidur sebab panas dada, bila sedawa baru rasa okey. Itu masalah penghadaman puan. Jadi bila nak tidur tu pastikan at least 2 jam lah, jangan makan lagi. Kalau nak tidur pukul 11, pukul 9 dah tak boleh makan lagi dah. 8.30 tu okey. Sebab kadang-kadang masalah penghadaman ni angin dalam perut banyak. Terutama makanan-makanan yang tertentu lah, yang setengah orang tu ada yang sambal tak boleh. Yelah kita orang Malaysia kan, orang Melayu, makan makanan yang macam-macam begini. Jadi kadang-kadang itu masalah penghadaman tu yang rasa macam rasa perut tak sedap dan sebagainya. Nurul Izzati, Cik Poji. Salam doktor, saya kena gastrik dah lama. Jadi sekarang doktor HUSM sarankan saya buat scan. Okey. Scan ni masuk skop lah ni. Masukkan kamera sebab nak tengok usus suka ke tak, sebab boleh
bila lepas makan saya mesti atau sakit perut pedih. Itu mungkin itu bukan gastrik gitu, mungkin kita panggil duodenal ulcer. Beza antara gastrik ulcer dengan duodenal ulcer ni selalunya gastrik ulcer dia pedih, duodenal ulcer ni selepas bila dia makan baru dia rasa pedih. Macam itulah lebih kurang. Jadi kemungkinan kena skop tu baru kita nampak masalah dia. Menurut Saleh, adakah jika menghadapi masalah gastrik dan GERD berat badan payah naik? Kalau kita ada masalah gastrik menyebabkan kita punya selera tak orang cakap tu tak naik, menyebabkan memang berat akan tak naik lah. Ini pun semua bergantung pada selera. Selera kita tak ada selera nak makan, sebab bila makan je rasa sakit perut, pedih perut, rasa macam tak selesa, kembung, kerana dia ada reflux pula. Jadi kita cuba mengelakkan makan, memang berat badan kita akan menurun. Okey, Isyamuddin Murad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaini, terima kasih. Yahya Azali, terima kasih. Ajing, daripada batu tiba lepas tu nak meninggal. Panic attack ke dok? Ya betul, panic attack tu. Tuan Afifah, terima kasih berkongsi. Yat, macam mana nak kurangkan pening-pening kepala ala-ala vertigo? Tengok puan punya tekanan darah dan juga kolesterol. Itu yang paling utama. Tengok dulu. Mungkin disebabkan tu. Isyamuddin Murad, saya baru discharge dari ward. Dah buat endoskop. Selepas sehari keluar ward, saya makan ubat yang diberikan iaitu Dezilan. Terus cek berat. Itu memang kemungkinannya kesan sampingan ubat tu lah. Selalunya buat sementara saja. Kalau berterusan, minta doktor tukar ubat yang diberikan. Okey, tuan-tuan, perempuan, saya rasa setakat ini dulu, jam menunjukkan 10.30. InsyaAllah kita akan bersiaran semula pada minggu hadapan. Tetapi mungkin waktu puasa ni kita tukar sikit waktu dia, kita tak buat waktu malam sebab mungkin malam kita nak berehat, kita nak sembahyang tarawih. Jadi kita akan buat mungkin dalam pukul 5 atau 6 kot. 6 sebelum 6 petang. Jadi ada lebih, ataupun kita buat lebih awal pukul 5 lah. 5 sampai pukul 6. Jadi 6 tu boleh kita dah start memasak dan sebagainya. Jadi terima kasih lagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti saya dalam perkongsian ringkas ini. Saya harap mungkin penerangan saya ini membantu tuan-tuan untuk mencari rawatan yang terbaik untuk masalah perempuan. Jadi oleh bagaimanapun perkongsian saya ini tidaklah menggantikan pemeriksaan ataupun nasihat doktor yang memeriksa tuan-tuan. Jadi gunakan perkongsian ini sebagai suatu benda yang boleh ditanyakan, diperbincangkan dengan doktor yang merawat perempuan. InsyaAllah lah, kalau jaga makan kita, insyaAllah, sebab penyakit tu berasal daripada perut, dan jaga nak baik penyakit perut ni dengan cara mengawal makan. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan.